A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, sebelum kita meneruskan perbincangan kita pada malam ini, insya-Allah marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah buat terutamanya buat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum, ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in dan tabi'in, ahli ulama, seterusnya guru-guru kita, ibu bapa kita, adik-adik kita dan seluruh muslimin dan muslimat insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala maka pada malam ni insya-Allah kita dapat sama-sama hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk menuntut ilmu ataupun mendengar tazkirah yang mana nilainya di sisi Allah SWT amatlah besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah pun kita dengar banyak kali, kita ulangkan lagi, barang siapa yang datang ke sesuatu majlis untuk mendengar sesuatu ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi SAW, mafhumnya dia akan dipermudahkan jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Banyak kelebihannya untuk orang yang datang menuntut ilmu, datang mendengar sesuatu ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Antaranya ialah firman Allah SWT dalam Quran, bahawa antara tanda-tanda orang yang beriman itu ialah mereka datang ke rumah Allah Ta'ala, memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memeriahkan rumah-rumah Allah SWT. Itu maksud makmur, memeriahkan rumah Allah SWT dengan amal-amal ibadah. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, malam ni sebagaimana telah dimaklumkan tadi, telah turun dinaikkan iklan bahawa malam ni kita adakan satu kelas bimbingan yang mana tajuknya ialah kelebihan berselawat. Banyak kelebihan-kelebihan berselawat ni sebenarnya, tapi malam ni kita nak huraikan ataupun kita nak bincang satu hadis tentang kelebihan berselawat. Berselawat ke atas siapa? Berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan perempuan, apabila disebutkan Nabi, sambung sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, selawat. Selawat ni banyak. Macam-macam jenis selawat. Kan? Selawat yang paling utama, selawat semasa kita sembahyang di tahiyat akhir tu, dipanggil selawat Ibrahimiyah. Itu selawat paling besar, paling utama. Kalau kita sembahyang di nazah pun, kita digalakkan untuk membaca selawat tu. Kan? Dan apa-apalah. Tapi sebenarnya mana-mana pun selawat ni besar ganjarannya ataupun fadilatnya yang Allah Ta'ala janjikan kepada kita sebagai umat Islam. Jadi sebelum kita terus pada tajuk itu, kita refresh balik semula, refresh ataupun segarkan semula
apa tujuan kita memeluk agama Allah SWT. Apa tujuan kita lafazkan ikrar syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada ketika dan saat itu, kita angkat tangan melafazkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mengaku bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah, dipuja, dipuji, ditakuti hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengaku bahawa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Segala ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran Islam yang dituntut, yang disuruh untuk kita laksanakan, yang disuruh untuk kita tinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang penting selepas kita memeluk agama Islam, kita telah menjadi umat Islam. Umat Islam ni pentingnya ialah amal. Umat Islam ni pentingnya ialah amal, bukan sekadar pada nama sahaja, tetapi pada amal. Barulah nampak kehebatan Islam dalam diri kita dan diri masing-masing. Islam ni kehebatannya adalah terletak kepada amal. Sejauh mana kita dapat amal. Jadi nak amal tu kita perlukan ilmu. Nak amal tu kita perlukan ilmu, perlukan pengetahuan, baru kita boleh amal. Okey. Jadi malam ni kita nak bincang tentang kelebihan berselawat. Selawat ni mudah tuan-tuan dan puan. Selawat paling mudah ialah selawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Atau biasa kita berselawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat. Tak kisahlah kan. Selawat macam-macam selawat, nama selawat tafjiriyah lah, selawat syifa lah, macam-macam selawat. Kalau dalam radio selalu kita dengar Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman, terus sampai akhir. Dalam khutbah Jumaat selalu, dalam khutbah kedua dia suruh dia tulis dan khatib akan baca selawat tu. Selawat apa ni? Selawat yang saya bacakan tadi kan. Baik. Hari ini kita nak bincang ataupun kita nak kupas ataupun kita nak dedahkan satu hadis tentang kelebihan berselawat. Tuan-tuan dan puan, kenapa kita dedahkan kelebihan berselawat ni? Untuk kita sebenarnya, untuk kita rajin berselawat. Untuk kita yakin dengan apa? Dengan segala perintah Allah Taala dan segala saranan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita amal. Manusia ni kalau dia tak tahu pekerjaan dia tu, dia tak tahu apa akibat ataupun apa natijah ataupun apa dia punya ganjarannya, dia takkan buat. Kan? Begitu juga dengan amal agama ni. Kalau kita tak tahu amalan tu apa membawa apa, bagi apa, kita takkan buat. Kita tak rasa seronok. Tapi hari ini kita nak dedahkan satu rahsia tentang kelebihan berselawat. Besarnya kelebihan berselawat. Itu saja. Jadi tuan-tuan puan dengar molek ya, insya-Allah. Baik. Tersebut dalam sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda. Maksudnya sesungguhnya Allah menciptakan malaikat. Allah ciptakan malaikat. Macam mana bentuk rupa malaikat? Gambaran yang Allah Taala berikan. Kita tak tahu macam mana malaikat ni. Tapi Allah Taala berikan gambaran sayap yang sebelah mencapai bumi bahagian timur. Bumi ni bulat. Tapi seorang nak kata malaikat langsung. Satu malaikat ni sayap sebelah kiri, sayap yang sebelah mencapai bumi bahagian timur, manakala sayap sebelah lagi mencapai bumi bahagian barat. Kalau kita tangan, manusia tangan, maksudnya tangan kanan timur, tangan kiri barat. Bayang itu malaikat, satu malaikat. Besar ke kecil? Besar.
Okey, itu sayap dia. Kepala malaikat tadi di bawah arash Allah SWT. Tempat paling tinggi ialah arash, singgasana Allah. Kita pun tak tahu, tapi paling tinggi ialah arash. Allah Ta'ala berada di singgasana, di arash, tempat Allah Ta'ala duduk di arash Allah Ta'ala. Bentuk arash pun kita tak tahulah, kan? Tapi yang kita kena faham bahawa arash tu adalah tempat paling tinggi. Tapi malaikat ni kepala dia bawah arash, ibarat kerusi bawah arash Allah Ta'ala, kepala dia. Okay? Dan kakinya, kedua kakinya berada di dasar bumi yang ketujuh. Bumi ni ada 7 lapis. Ada 7 lapis. Maknanya kaki malaikat tadi berada di dasar bumi yang ketujuh. Bayangkan, besar ke kecil malaikat? Besar, menak malaikat. Nilai sayap belah kiri, nilai sayap belah kanan. Koi nakrih tempat singgasana Allah, arash Allah. Koi nakrih bumi anda jom kan? Kai dasar bumi hak tujuh. Sayap sebelah kanan, sebelah timur, sayap sebelah kiri, sebelah barat. Kepalanya di atas, di bawah arash Allah Ta'ala, dan kakinya di bawah bumi yang ketujuh, di dasar bumi yang ketujuh. Besar tak besar malaikat? Dan ia pula, malaikat ni mempunyai bulu sebanyak bilangan makhluk Allah. Sarumah, bulu di badan malaikat tu sebanyak makhluk Allah. Makhluk Allah ni apa dia? Makhluk Allah ni apa dia? Manusia, binatang, pokok-pokok, jin, apa lagi? Semua makhluk kan? Selain daripada Allah, makhluk. Bulu malaikat tadi sebanyak makhluk Allah. Dekat badan satu orang malaikat itu, bulunya sebanyak makhluk Allah. Banyak tak banyak? Kalau bulu kita, bulu lelaki ni, kan, nampak tumbuh sikit dekat pipi ni, dah, kalau tak diuruskan dengan baik, nampak serabai dah tu. Betul tak? Tapi bulu malaikat ni sebanyak makhluk Allah. Bulu malaikat. Dan ni dia. Ketika seorang lelaki atau perempuan daripada umatku, kata Nabi SAW, ketika seorang lelaki dan perempuan daripada umatku membaca selawat kepadaku dengan amal. Ketika seorang lelaki dan seorang perempuan membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa selawatnya? Tak kisahlah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ketika seorang lelaki dan ketika seorang perempuan baca selawat ke atasku, ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah perintahkan malaikat itu menyelam dalam lautan dari nur di bawah arash. Allah perintahkan malaikat yang besar tadi, perintahkan malaikat yang besar, yang mana sayap sebelah kanannya mencapai sebelah timur, sayap sebelah kiri mencapai sebelah barat, kepalanya berada di bawah arash Allah, kakinya berada di dasar bumi yang ketujuh, bulu di badannya sebanyak makhluk-makhluk Allah Ta'ala di atas muka bumi ini. Tetapi apabila seorang lelaki atau perempuan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah perintahkan malaikat tadi menyelam dalam lautan daripada nur cahaya Allah SWT. Lautan cahaya, nur yang di bawah arash Allah. Dan malaikat itu pun yang menyelam tadi keluar serta mengibas-ngibaskan sayapnya. Kibas, tahu ke? Bila gembira, dia kibaskan. Kita menyelam dalam air, bangun, keluar dari air itu, mengibas-ngibaskan sayap dia. Kalau orang sini kata gembira, kibaskan sayapnya, apa dia?
Apa yang berlaku? Sehingga setiap bulu menitis satu nur. Bulu ni tadi, makhluk, sebanyak bilangan makhluk tadi, maka seorang lelaki atau perempuan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat tadi Allah Ta'ala perintahkan supaya menyelam dalam lautan nur dan bangun mengibas-ngibaskan badannya, maka akan keluar titisan daripada setiap bulu tadi, keluar titisan. Titisan dari satu titisan akan jadi satu nur, satu cahaya. Daripada setiap titisan itu Allah menjadikan malaikat yang dikibas-kibas tadi, bulu tadi, keluarkan satu titisan nur, dan titisan itu jadi satu malaikat. Apa peranan malaikat ini? Peranan malaikat ini sehingga ke hari kiamat ialah memohon keampunan bagi orang yang berselawat ke atas baginda Rasulullah SAW tadi. Sekali selawat. Nak ke tak nak? Akan berboh. Selawat ni. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman. Ya, nak sambung. Ya. Selawat saja. Itu sekali. Lisan lau. Kalau nasab, kalau 10, kalau 100, kalau 1000, subhanallah. Dan bukanlah pula bila kita berselawat ramai-ramai ni, kita kongsi satu malaikat. Tak ada pula Nabi bagi tahu kongsi satu malaikat tadi. Tak. Satu orang berselawat, satu malaikat. Yang besar tadi, yang mana kepala berada di bawah arasy Allah, kaki berada di dasar bumi ketujuh, sayap kiri sayap kanan di atas, di timur dan barat bumi. Satu-satu. Cikgu Azri satu, Batin satu, Bahtam satu, semua satu-satu. Menyelam dalam lautan nur Allah Ta'ala, lautan cahaya. Bangun, kibaskan badan-badannya, dan bulu-bulu tadi menitis satu cahaya, dan cahaya itu jadi malaikat. Dan malaikat itu pula, sebanyak cahaya malaikat itu, sebanyak cahaya tadi, memohon keampunan untuk seseorang yang berselawat ke atas Nabi sehingga hari kiamat. Sehingga kiamat. Okey, jadi insya-Allah bermula daripada malam ni kita amalkan berselawat. Banyak-banyakkan berselawat. Sebab kita nakkan keampunan. Kenapa kita nakkan keampunan? Sebab kita nak hapuskan dosa-dosa kita. Kenapa dosa-dosa kita nak dihapuskan? Sebab untuk masuk ke syurga Allah, kita tak perlu ada dosa. Kalau ada dosa, disimpan dalam neraka dahulu. Dan kita selagi kita hidup ni ada peluang untuk mensucikan dosa kita. Caranya ialah Islam tawarkan kepada kita untuk selain daripada kita beristighfar dan sebagainya, banyakkan berselawat. Setengah hukama mengatakan keselamatan jasad kita ni terletak kepada sedikitnya makan. Kalau nak ambil jasad agan, sikit cicak. Kalau jasad tak sihat, banyak makan gula, kecil manis, banyak makan garam, darah tinggi, kan? Jadi keselamatan jasad terletak kepada sikitnya makan. Jadi saya nasihatkan diri saya lah juga supaya makan sikit. Jadi bermula pada malam ni tak makan malam. Semua kita tak makan malam, ya, insya-Allah. Kemudian keselamatan roh terletak kepada sedikitnya dosa. Keselamatan roh sedikitnya dosa. Nak sikitkan dosa, banyak selamat. Okey? Dan keselamatan agama terletak kepada membaca selawat kepada khairul anam, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak agama ni selamat, kita banyakkan selawat ke
ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu insya-Allah kita anjurkan nanti satu masa peneras berselawat. Biar kita banyak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kita tak anjurkan berselawat, selawat masing-masing dulu. Masing-masing 10, 100, 1000. Selawat tak susah mana? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Pun selawat juga. Kan? Kita selawat tadi, saya dah selawat berapa kali? 4 kali. 4 malaikat juga yang berendam sekarang ni dalam lautan nur Allah SWT. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah SWT bagi kita kekuatan, taufik dan hidayah untuk kita terus kuat beramal dengan bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam beramal, sebab Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, bersungguh-sungguh dalam untuk beramal, bersungguh-sungguh untuk selamatkan diri daripada dosa, maka kami akan pimpin mereka ke jalan-jalan kami yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan. Itu hal paling penting. Dan sesungguhnya pertolongan Allah adalah berserta dengan orang-orang yang berusaha memperbaiki amalnya. Mana hari ini semalam amal kita buruk, hari ini kita berusaha baiki lagi. Tahun lepas amalan kita tak elok, tahun ni kita baiki pula. Tahun depan kita baiki pula amalan kita. Sebab Allah bersama dengan orang yang sentiasa berusaha memperbaiki amalannya. Sekian apa yang baik datang ni daripada Allah SWT, yang buruk atas kelemahan saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.